Kali ini kita akan membincangkan berkaitan dengan submodul 3.4 iaitu objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan. Jadi selepas ini OP adalah singkatan bagi objektif pembelajaran, manakala KK adalah singkatan untuk kriteria kejayaan. Idea utama untuk submodul ini ialah perancangan pengajaran yang besar berpandukan objektif. Jadi apa-apa perancangan untuk menghasilkan satu perancangan pengajaran besar mesti ada objektif. Seterusnya, objektif pembelajaran ialah yang pertama, objektif pembelajaran bagi submodul 3.4 ini ialah yang pertama ialah menulis objektif pembelajaran berdasarkan kepada DSKP. Dan objektif yang kedua ialah menulis kriteria kejayaan berasaskan kepada objektif pembelajaran. Manakala kriteria kejayaan untuk submodul 3.4 ini ialah yang pertama, membanding beza antara OP dan KK. Banding beza antara objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan. Dan yang kedua adalah menulis satu objektif pembelajaran dan dua kriteria kejayaan yang sepadan.许富，如果你要讲话，你要开麦啊，因为刚才有回音啊，因为你的 video 播出声音，你的麦又开，所以它就有2个回音，哦，所以我该关掉你的麦啊。如果你要讲话，你自己要开麦啊。Bertemu kembali untuk sambungan kita yang berkaitan dengan perkongsian tugasan e-pembelajaran ya, tugasan e-pembelajaran. Jadi sebelum ini kita telah diberi tugasan sebelum mengikuti slide ini secara face to face sepatutnya. Kita dah pun menjelajahi e-pembelajaran yang telah diberikan awal sebelum kita mengikuti sesi ini. Okey, jadi kongsikan penulisan objektif pembelajaran OP di tugasan e-pembelajaran. Okey, yang kedua, yang mana satukah yang menjadi pilihan anda? Okey, jadi yang mana satukah yang menjadi pilihan anda ni berdasarkan kepada dalam e-pembelajaran kita ada 3 jenis model yang diberikan kepada para peserta untuk ditelaah melihat ketiga-tiga kaedah penulisan objektif. Jadi kita ada 3 kaedah penulisan objektif. Yang pertama ialah objektif tingkah laku oleh Mega. Yang kedua ialah penulisan objektif kognitif oleh Granlund. Dan yang ketiga ialah penulisan objektif oleh Heinisch dan rakan-rakan yang lebih dikenali dengan nama penulisan objektif ABCD. Jadi berdasarkan kepada 3 jenis cara nak tulis objektif tersebut, peserta dikehendakkan memilih satu yang menjadi pilihan dan berikan justifikasi. Okey, ini adalah perkongsian tugasan pelajaran. Diharapkan para peserta dah ikuti semua tugasan ini ya. Okey, seterusnya kita sambung lagi kepada slide seterusnya. Okey, berdasarkan aktiviti 1, ini berkaitan dengan refleksi penulisan objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan. Jadi untuk aktiviti 1, kita akan menggunakan Toolkits 3.4.1. Jadi Toolkits ini para peserta boleh download daripada
daripada toolkits ya, daripada folder toolkits. Jadi KWHL ini, K adalah singkatan untuk knowledge, iaitu apa yang saya tahu. W adalah untuk what, apa yang saya ingin tahu. H adalah how, iaitu bagaimana saya boleh belajar lebih lagi. Manakala L pula ialah apa yang saya telah belajar. Okey, kita tengok apa seterusnya aktiviti yang nak kena buat menggunakan toolkits 3.4.1. Ialah yang pertama, kita dah dapat dah semua toolkits 3.4.1. Langkah seterusnya, fikirkan apa yang anda tahu mengenai OP dan KK. Apa yang anda tahu mengenai OP dan KK. Dan isi hanya dua lajur yang pertama sahaja dalam toolkit tersebut, iaitu untuk lajur K dan lajur W sahaja. Okey, dah siap buat aktiviti tersebut, bincangkan jawapan anda secara think, pair, share. Disebabkan kita tak boleh buat interaksi face to face, maka kita memberi kelonggaran kepada para PGB bagaimana cara nak buat perbincangan ini. Suggestion daripada saya, PGB boleh membentuk kumpulan perbincangan dalam kalangan MLT dan SLT di sekolah masing-masing dan laksanakanlah aktiviti ini bersama-sama. Secara tak langsung, MLT dan SLT memahami modul ini, insya-Allah. Seterusnya kita sambung slide seterusnya. Kenapa perlu menulis kriteria kejayaan? Okey, menurut Walls, ia dalam kajian beliau mendapati bahawa murid akan lebih bermotivasi dan akan lebih fokus kepada tugasan sekiranya mereka tahu tujuan pembelajaran mereka dan juga mereka berupaya untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang bagaimana untuk melaksanakan tugasan tersebut. Seterusnya, kenapa perlu menulis KK dan dikongsi dengan murid? Kenapa kena tulis KK dan kenapa kena kongsi dengan murid? Okey, rasionalnya yang pertama ialah bila kita kongsi, bila seorang guru itu berkongsi kriteria kejayaan dengan murid-murid mereka, akan berlaku kurang pertanyaan semasa pelaksanaan aktiviti ataupun tugasan sebab murid dah faham apa yang mereka nak capai. Yang kedua, murid akan lebih berdikari untuk menyelesaikan tugasan yang diberi. Ya, mereka akan lebih berdikari dalam kumpulan ke ataupun secara individu ke untuk menyelesaikan tugasan yang diberi sebab awal-awal mereka dah tahu apa KK yang nak dicapai. Okey, yang ketiga, murid akan melihat gambaran keseluruhan, the big picture. Apa yang akan mereka lakukan seterusnya dan bagaimana untuk mereka nak capai. Yang keempat, pembelajaran terbeza sebab dalam kelas kita, pelajar-pelajar kita, tahap pembelajaran mereka berbeza-beza. Ya, kalau sebagai contoh, kalau kita nak tahu, ada yang dalam kelas kita yang cenderung kepada muzik, yang cenderung kepada grafik dan sebagainya. Jadi, memudahkanlah untuk mencapai KK yang kita nak capai. Okey, seterusnya ialah memudahkan murid untuk menyemak semula hasil kerja mereka. Jadi mereka boleh semak sendiri setakat mana dah mereka dah capai KK yang telah dibincangkan bersama-sama dengan guru mereka. Dan yang seterusnya ialah hasil kerja yang dihasilkan oleh murid itu lebih berkualiti kerana perlu memenuhi kriteria yang telah dibincangkan. Okey, kita sambung kepada aktiviti yang kedua, iaitu ciri OP dan KK. Okey, ciri OP dan KK. Okey, untuk aktiviti yang kedua, diminta semua para peserta mengeluarkan toolkits 3.4.2. Ya, 3.4.2
Okey, dalam Toolkits 3.4.2 ialah contoh-contoh pengetahuan sedia ada dan contoh-contoh. Ya, disenaraikan ciri-ciri objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan yang boleh anda simpulkan. Buatkan perbandingan antara OP dan KK di dalam Toolkits 3.4.3. Jadi ia ada kaitan Toolkits 3.4.2 tu dia bagi contoh-contoh ciri-ciri OP dan KK. Yang seterusnya ialah 3.4.3 itu diminta para peserta membuat perbandingan antara OP dan KK. Jadi silakanlah. Diharapkan semua para peserta boleh membuat perbincangan untuk membandingkan antara OP dan KK menggunakan Toolkits 3.4.3.老师们，你们在那边哦，你们看到那个toolkits activity 你们不要管这些等一下我才跟你们解释什么是 toolkit， 什么是这些 activity。Okey, berjumpa kembali untuk bahagian yang ketiga. Okey, di sini saya paparkan aktiviti 2 yang kita bincangkan dalam bahagian yang kedua sebelum ni, iaitu membanding beza antara OP dan KK menggunakan Toolkits 3.4.3. Dan saya harap semua para peserta berjaya melengkapkan Toolkits 3.4.3 ini dan bolehlah berbincang hasil perkongsian dengan MLT dan SLT di sekolah masing-masing. Seterusnya, kita masuk kepada objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan. Okey. Persamaan antara OP dan KK. Ya, persamaan antara OP dan KK. Okey, yang pertama, persamaan yang pertama bagi OP dan KK ialah semua boleh dilihat. Semuanya boleh dilihat oleh murid dalam kelas sebab OP dan KK ni cikgu tulis di papan putih dalam kelas masing-masing sebelum memulakan sesi PDP. Yang kedua, persamaan yang kedua, OP dan KK ni ditulis dalam bahasa yang mudah difahami oleh murid. Dan yang ketiga, OP dan KK ni bukan sahaja cikgu tulis di papan putih, malahan cikgu terangkan kepada semua murid sebelum guru mengajar. Dan persamaan keempat antara OP dan KK sentiasa dirujuki sepanjang waktu pembelajaran. Sekali daripada OP dapat yang cikgu nak capai. Itu antara persamaan OP dan KK. Seterusnya perbezaan dia, nak tengok apa perbezaan antara OP dan KK. Kita tengok perbezaan dia. Okey, perbezaan dia dari segi asal. Datangnya dari mana nak tulis OP dengan KK. Okey, untuk OP, tulis OP mesti datang daripada DSKP. Tapi dalam DSKP tak ada kan OP. Tapi kita kena ambil, kita kena extract daripada DSKP untuk dijadikan sebagai OP. Manakala KK pula nak tulis KK asalnya daripada OP.
Okey, satu OP mungkin lebih daripada satu KK. Itu beza antara OP dengan KK. Pertama asal dia dulu. Asal. OP daripada DSKP, KK daripada OP. Okey, perbezaan yang kedua dari aspek relevan. Bagi OP, ianya relevan dalam bahagian set induksi dan penutup. Sebab dalam set induksi, cikgu cerita apa yang cikgu nak ajar dan bahagian penutup, cikgu buat rumusan. Apa yang telah diajar pada hari ini. Objektif apa yang telah dicapai. Okey, manakala KK pula, relevan dia dalam proses PDPC kita, ianya berlaku dalam bahagian OP. Jadi KK ni ada dalam OP. Ya. KK ni sebahagian daripada OP. Dan yang kedua, nak tengok KK ni duduk bahagian mana sepanjang proses PDPC kita ialah dalam bahagian aktiviti. Ya, pelaksanaan aktiviti itu adalah merujuk kepada KK. Tapi bahagian penutup itu adalah OP. Okey. Perbezaan yang ketiga dari segi menjawab soalan. Okey, untuk OP apa yang telah dipelajari murid? Manakala bagi KK, apa bukti yang menunjukkan bukti kejayaan murid? Apa bukti yang menunjukkan murid itu berjaya buat? Jadi biasanya mungkin daripada latihan murid dan sebagainya. Itu adalah KK ya. Okey, seterusnya ialah perbezaan dari segi penulisan di hadapan kelas. Okey, kalau OP biasanya cikgu akan tulis di papan putih, kami belajar untuk. Ya, kami belajar untuk. Manakala KK, what I'm looking for. Dengan kata lain, saya dapat apa bla 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 bla. Apa yang murid dapat? Saya dapat. Jadi kita letak saya dapat ni, murid tu letak diri dia di situ. Okey, seterusnya ialah penulisan di dalam RPH. Okey, penulisan dalam RPH biasanya OP pada akhir pembelajaran murid dapat. Itu cara penulisan OP. Manakala cara penulisan KK dalam RPH ialah pada akhir pembelajaran murid mencapai objektif melalui bla bla bla. Okey, itu beza ya. Beza dia, keyword untuk OP murid dapat. Keyword untuk KK murid mencapai objektif melalui. Okey. Itu cara penulisan dalam RPH. Dan perbezaan yang terakhir ialah ciri spesifik. Ciri spesifik, okey, untuk OP, masa kita nak buat OP, ianya penulisan objektif mesti berdasarkan kepada SMART, SMART, iaitu S, specific, M, manageable ataupun measurable, itu boleh diuruskan ataupun boleh diukur. A adalah attainable, iaitu boleh dicapai ataupun achievable. R pula adalah singkatan untuk relevant, itu berhubung kait ataupun relevant lah. Dan T adalah time bound, terikat dengan masa. Okey, jadi untuk SMART bagi OP ni ialah secara berstruktur, langkah demi langkah, urutan SMART tu. Tapi bagi KK, nak tulis KK, SMART-nya adalah secara fleksibel. Okey, itu adalah antara perbezaan OP dan KK. Jadi kalau kita tengok secara keseluruhan, OP ni ialah menerangkan pembelajaran, bukan tugasan. Manakala KK pula, ianya berkaitan dengan bagaimana murid itu menunjukkan bukti yang mereka telah belajar. Bagaimana murid menunjukkan bukti mereka telah belajar.
dan apakah yang perlu mereka hasilkan? Itu adalah KK. Ini what I'm looking for ni. Itu yang kita bincangkan tadi. What I'm looking for dengan we are learning to. Jadi what I'm looking for ni adalah untuk KK yang kita dah bincang dah sebelum ni. Dan we are learning to adalah ayat untuk OP. Ini adalah perbezaan sepintas lalu lah. Sebab ini bagi guru-guru yang terlibat secara langsung nak buat RPH, mereka perlu menulis OP dan KK dalam RPH. Dan di sini saya nak share lah dengan para peserta perbezaan antara sekolah yang mengikuti program TS25 dengan sekolah aliran biasa. Bagi sekolah TS25, kelainan dari segi penulisan RPH mereka ialah mereka perlu tulis KK dalam RPH, kriteria kejayaan. Ya. Ini adalah beberapa miskonsepsi antara OP dan KK. Miskonsepsi antara OP dan KK. Jadi biasanya OP dan KK ditulis dengan ayat yang sama. Ini adalah satu kesalahan. Sebab kita tahu OP kita ekstrak daripada DSKP dan KK adalah pecahan daripada OP. Jadi tak boleh sama sekali kita salin terus ayat daripada OP dijadikan KK. Okey, miskonsepsi yang kedua, OP dan KK disalin terus daripada huraian sukatan ataupun DSKP. Pun tak boleh, kita tak boleh nak salin terus daripada OP, daripada DSKP bagi OP dan KK. Okey, yang ketiga, OP ialah hasil pembelajaran umum dan KK ialah hasil pembelajaran khusus. Bukan, sebab kita ingat KK adalah apa yang murid boleh buat. Kan? Jadi tak boleh, tak sama antara OP dan KK. Sebab tadi kita dah bincang, OP ialah menerangkan pembelajaran, bukan tugasan. Manakala KK menunjukkan bukti yang murid telah belajar. Bagaimana murid menunjukkan bukti mereka telah belajar dan apa yang perlu mereka hasilkan. Okey. Yang keempat, OP ialah fokus utama dan KK ialah fokus sampingan. Ini pun tak betul. Ya. Seperti yang saya cakap tadi, OP ialah menerangkan pembelajaran bukan tugasan. Manakala KK ialah bukti mereka telah belajar, bukti murid telah belajar. Ya. Okey, yang seterusnya yang keenam, OP dan KK tiada kaitan antara satu sama lain dan tidak relevan dengan aktiviti. Ini pun tak betul. Dan yang ketujuh, perancangan aktiviti PDP tidak perlu merujuk kepada OP atau KK sebagai fokus utama. Ini lagilah salah. Okey, diharapkan apa yang kita bincang berkaitan dengan miskonsepsi antara OP dan KK ini adalah sumbangan daripada Leong 2016 ya. Okey, ini lagi kaitan dengan kesilapan penulisan OP dan KK. Okey, contoh ni ya, contohnya menerangkan. Contoh OP menerangkan dan menggunakan kata hubung yang mudah dengan betul mengikut konteks. Dan yang kedua, membina dan menulis ayat tunggal dan majmuk. Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. Jadi KK yang ditulis ialah menggunakan kata hubung yang mudah dengan betul mengikut konteks. Jadi kalau kita tengok yang pertama ini, dia link dengan yang atas ni, yang pertama ni ya. Okey, yang pertama ni dia link dengan
Okey, yang ni dia link dengan yang ni. Okey. Jadi kalau kita tengok, dia cuma ambil menggunakan. Dia cuma ambil menggunakan sahaja. Dia ambil menggunakan ni je. Dia salin balik menggunakan kata hubung yang mudah dengan betul mengikut konteks. Jadi kita cuba elakkan daripada kita memendekkan ayat daripada OP ke dalam KK. Begitu juga dengan KK yang kedua, dia menulis. Ya, menulis ya untuk KK yang kedua, OP yang kedua dia ambil menulis ni dan dia pun salin balik menulis yang sini. Jadi seboleh-bolehnya elakkan memendek ayat dari OP ke dalam KK. Saya harap semua para peserta dapat mengikuti sesi ini dengan jayanya. Para peserta semua, apakah aktiviti yang nak kena buat dengan slide tersebut? Okey, untuk aktiviti yang ketiga kita, tak pelik pun. Cuma nak tahu pendapat para peserta je. Kalau setuju, angkat tangan. Kalau tak pasti, buat tanda macam ni. Kalau tak setuju, buat acromek. Tapi kita nak buat, ini adalah aktiviti secara face to face. Tapi disebabkan kita tak buat face to face, so saya baca para peserta buatlah sendiri ya. Okey. Untuk aktiviti yang pertama, apakah pandangan anda? KK tak perlu dibincang dan dipersetujui murid sebelum aktiviti bermula. Okey, apa pandangan anda? So buatlah simbol-simbol setuju, tak pasti dan tidak setuju. Okey, terima kasih kerana anda telah memberi kerjasama. Okey, yang kedua, penulisan OP dan KK mestilah berdasarkan taksonomi Bloom. Setuju, tak setuju, ataupun tak pasti. Okey, terima kasih. Kita bergerak kepada aktiviti yang ketiga. Perancangan efektif membina rasa kepunyaan. Apakah pandangan anda? Okey, kita seterusnya bergerak ke soalan yang terakhir. Sekiranya KK tidak ditulis di hadapan kelas, proses pembelajaran adalah tidak berkesan. Apakah pandangan anda? Setuju, tidak pasti, ataupun tidak setuju? Terima kasih kerana anda masih lagi bersama dengan saya. Okey, seterusnya. Berkaitan dengan contoh penulisan OP dan KK. Ini adalah contoh. Dan dalam pembelajaran kita ada banyak contoh-contoh yang telah disertakan bersama untuk membolehkan para peserta kita mudah memahami antara OP dan KK. Ini adalah contoh sahaja yang dikongsikan untuk slot ini, iaitu contoh yang pertama. Di hadapan kelas, cikgu akan tulis di papan putih OP dan KK. Jadi OP yang cikgu tulis, kami belajar untuk menyelesaikan masalah harian rutin yang melibatkan peratus dengan berpandukan contoh yang diberi guru tanpa sebarang kesalahan. Itu adalah OP. OP datang daripada mana? Datang daripada DSKP. Okey. Manakala dalam RPH, cikgu tulis di akhir pembelajaran, murid tahun 6 Omega
Ni dia guna 6 omega ni merujuk kepada audience. Dapat menyelesaikan masalah harian rutin. Ini merujuk kepada behavior yang melibatkan peratus dengan berpandukan contoh yang diberi guru. Ini adalah berpandukan contoh, ini adalah condition ataupun syarat-syarat yang diberikan tanpa sebarang kesalahan. Itu adalah degree-nya. Jadi penulisan RPH ini, contoh ini, ia menggunakan model penulisan objektif oleh Heinich dan rakan-rakan yang lebih dikenali dengan nama penulisan objektif ABCD. Ya. Okey, seterusnya kita tengok KK. Macam mana nak tulis di hadapan kelas KK lah. Okey, saya dapat menganalisa pengiraan peratus dalam 3 situasi dalam kehidupan harian yang diberikan oleh guru. Okey, kita nampak tak? 1 OP, tapi ada berapa KK? Lebih daripada 1 KK. Salah ke kalau 1 OP, 1 KK? Tak salah. Tak salah. Tapi kalau 1 OP lebih KK, itu yang terbaik. Okey, KK yang kedua membuat pengiraan peratus terhadap 2 situasi masalah harian. Di dalam kumpulan di atas kertas majung berdasarkan kad situasi yang diberikan oleh guru. KK yang ketiga mempamerkan hasil tugasan dan menyemak pengiraan kumpulan lain semasa aktiviti jejak galeri. Itu. Dan kita nampak KK ni lebih kepada aktiviti. Apa yang murid boleh buat. Okey, manakala dalam RPH pula, yang cikgu tulis dalam RPH, murid dapat yang pertama menganalisa pengiraan peratus dalam 3 situasi dalam kehidupan harian yang diberikan oleh guru. Yang kedua, membuat pengiraan peratus terhadap 2 situasi masalah harian di dalam kumpulan dan kertas majung berdasarkan kad situasi yang diberikan oleh guru. Dan yang ketiga, mempamerkan hasil tugasan dan menyemak pengiraan kumpulan, menyemak pengiraan kumpulan lain semasa aktiviti jejak galeri. Jadi kalau kita tengok yang membezakan antara apa yang cikgu tulis dalam kelas dengan dalam RPH adalah untuk KK saya dapat. Manakala dalam RPH murid dapat. Sekali lagi saya ulang ya. Bila cikgu masuk kelas, KK yang cikgu tulis di papan hitam ataupun papan putih, cikgu akan tulis KK saya dapat. Manakala dalam RPH cikgu akan tulis KK murid dapat. Dapat beza tak situ? Yang manakala untuk OP pula, yang cikgu tu dalam kelas cikgu tak tulis lah model ABCD yang dia guna tu, you cuma tulis terus saja apa OP yang nak disampaikan pada hari tu. Manakala OP dalam RPH cikgu kena tulis sebab cikgu guna model ABCD. Nak tulis objektif menggunakan model ABCD. Jadi cikgu kena tulis lah mana audience-nya, mana behavior-nya, mana condition-nya, mana degree-nya. Nama lagi model ABCD kan? Jadi audience, behavior, condition dan degree. Boleh, saya harap peserta kita boleh memahami contoh penulisan OP dan KK. Okey, aktiviti yang keempat adalah penulisan OP dan KK. Penulisan OP dan KK. Sebab kita ingat balik dalam OP kita punya submodul kita ni adalah menulis 1 OP dan 2 KK. Dalam kita punya objektif awal-awal dan juga kriteria kejayaan kita. Okey. Pilih untuk aktiviti 4 ni ya. Pilih 1 topik daripada subjek teras. Subjek cikgu-cikgu kita lah. Para peserta kita ambil 1 subjek teras. Tulis 1 objektif pembelajaran dan 2 kriteria kejayaan berdasarkan
Di SKP bagi topik yang dipilih ke atas kertas majung dan muat naik dalam Padlet. Tapi dalam kes kita ni kita tak muat naik dalam Padlet sebab kita tak buat face to face. Jadi cara dia saya cadangkan para peserta membuat perbincangan dalam kumpulan di sekolah bersama dengan SLT dan MLT masing-masing. Siapkan satu objektif pembelajaran daripada DSP dan juga 2 KK daripada objektif pembelajaran yang telah dipilih tadi. Dan hasil perbincangan tersebut muat naik ke dalam Schoology. Ataupun yang kedua, boleh hantar terus kepada RE masing-masing. Ya, RE yang telah dilantik oleh JPN negeri masing-masing supaya dapat disemak oleh RE yang akan membuat lawatan bimbingan ke sekolah masing-masing. Ya. Okey. Dah settle dah tu, dah tulis dah objektif, dah tulis dah KK. Tentukan sama ada anda menulis OP tadi menggunakan model Mega, model Grandland ataupun model Heimlich ABCD. Jadi semua model-model ni ada semuanya. Dia bagi contoh siap dah. Model Mega ni macam mana nak tulis objektif, Grandland ni macam mana nak tulis objektif, ABCD ni macam mana nak tulis ABC di dalam e-pembelajaran. Ya, dalam folder e-pembelajaran 3.4. Dan tak semestinya dengan 3 ni saja, mungkin ada setengah-setengah rakan guru kita yang nak guna model ADI, mungkin guna model Ashwa dan sebagainya. Boleh mana-mana cara nak tulis objektif pembelajaran dan buat justifikasi dia macam mana cara kita buat objektif pembelajaran tadi. Dan hasilnya tadi perlulah dikongsi dengan RE dan juga dimuat naik dalam Schoology. Ya, muat naik ke dalam Schoology. Okey. Aktiviti yang terakhir, kalau saya tak silap, aktiviti yang terakhir iaitu aktiviti yang kelima. Okey, untuk aktiviti yang kelima, kita kena ingat balik dalam part 1, dalam bahagian 1 yang kita buat Toolkits 3.4.1. Dalam Toolkits 3.4.1, kita guna KWHL. Dan kita ingat masa kita buat aktiviti yang pertama, kita cuma perlu isi 2 lajur yang pertama. Okey, sekarang lengkapkan 2 lajur terakhir H dengan L. Ya, how dan learn. Ya, isikan toolkit tersebut dan bincangkan dapatan tersebut dengan MLT dan SLT di sekolah peserta masing-masing. Okey, selamat membuat aktiviti yang kelima. Dan sebagai rumusannya ialah penulisan objektif pembelajaran dan kriteria kecayaan yang betul adalah penting untuk membantu murid memahami proses PDP pada hari tersebut. Jadi memang perlu penulisan objektif pembelajaran dan KK ni. Sebab memang dapat membantu murid memahami proses PDP pada hari tersebut. Okey. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OK， 老师们，刚才我给你们看那个视频哦，就是我们 Module 3的。其实我刚才给你们看的是其中一个 sub module， 就是 OB 跟 KK 其中一个 sub module。你看我们要进行的那个活动哦，苏静可以不用录了，苏静，是很多的哦。Activity 1, activity 1, 2, 3, 4 ada 5 activity。